8 tips mudah untuk elakkan anda daripada terus menjadi mangsa scammer. Nak tahu macam mana? Jom kita tengok video ni. Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Mainan Adam channel. Sorry, hari ni kita tak ada video unboxing, tapi saya nak address satu isu yang sangat-sangat besar, iaitu berkenaan dengan kehadiran scammer di kalangan masyarakat kita. Okay bro, kalau kau perasan, minggu lepas saja kita ada 2 laporan tentang kehadiran scammer dekat dalam grup Tamiya kita ni. Dan benda ni adalah satu benda yang kita tak boleh pandang remeh, sebab benda ni last kali kita dengar pun bulan April tahun lepas, dan tiba-tiba dia muncul balik awal tahun ni. Jadi pada hari ni saya rasa terpanggil, okay? Saya rasa bertanggungjawab untuk sama-sama kita address isu ni untuk memastikan yang dah tak ada dah ahli-ahli kita akan terkena dengan scammer-scammer ni. Dan yang keduanya, saya nak pastikan scammer-scammer ni dah tak boleh cari makan dah lepas ni. Tapi sebelum tu kan, pernah tak kita terfikir kenapa scammer-scammer ni masih lagi wujud walaupun sekarang ni dah kata dah masuk tahun 2021 kan? Memanglah scammer tu buat satu benda yang salah. Tapi saya rasa salah yang paling besar lah jatuh dekat diri kita sendiri guys. Sebab kita tak alert, kita tak berhati-hati sebelum menjalankan sesuatu transaksi. Saya bukan nak tuding jari, nak kata bro ni salah, sebab saya sendiri pun pernah jadi mangsa scammer ni. So hari ni saya terpanggil, saya rasa saya nak buat video tentang tips-tips macam mana cara kita nak elakkan daripada kita terkena dengan scammer-scammer ni. Dan insya-Allah semoga video ni jadi bermanfaat dan semoga peristiwa ini tak lagi berulang. First of all, sebelum kita cerita tentang tips macam mana cara kita nak elakkan diri kita kena scam, kita kena kenal pasti dulu ciri-ciri scammer. Dah banyak platform untuk kita buat jual beli secara online ni guys. Seperti ada Facebook Marketplace, kita ada mudah.my, kita ada Lazada, kita ada Shopee, kita ada macam-macam lagi guys. So terlalu banyak platform, dan platform-platform ni telah pun disalahgunakan oleh scammer-scammer ni untuk mengambil peluang kepada orang-orang yang tidak alert. Kalau kita ambil contoh dekat Facebook Marketplace sendiri lah, cara nak kenal scammer ni senang je. Yang pertamanya, diorang ni suka guna fake profile. Nak kenal fake profile ni pula, first kali kita tengok dia punya profile foto. Profile foto dia kadang-kadang letak gambar kartun, gambar anime, bukannya gambar orang. Dan trik yang terbaru pula ialah bila dia letak gambar orang tu, dia letak gambar perempuan guys, gambar gadis yang cun melecum meletop baik meh. Itu adalah salah satu ciri-ciri fake account yang digunakan untuk scam orang. Yang keduanya, fake profile ni selalunya menggunakan nama yang pelik-pelik dan bukannya nama manusia yang betul-betul, ataupun nama company atau nama enterprise, nama sdn berhad, atau nama kedai hobi yang betul-betul orang kata apa, reflect the nature of the business itself. Dan yang ketiga pula, bila kita klik dekat dia punya profile tu, kita boleh tengok terlalu banyak benda yang dirahsiakan. Okey, seperti contoh, kita tak boleh tengok dia punya history, kita tak boleh tengok berapa banyak jumlah friend yang dia ada, atau jumlah friend yang ada pun ada beberapa kerat je kan. Kita tak boleh tengok testimoni daripada pembeli-pembeli yang sebelum ni. Kita tak boleh tengok pun adakah dia pernah buat jualan-jualan yang sebelum-sebelum ni guys. Yang keempat pula, scammer-scammer ni guys, dia suka bagi diskaun ataupun harga yang tak masuk akal. Pakai contoh lah, saya ambil contoh, okey. Let's say lah, okay, barang ni nilai dia harga lebih kurang dalam RM300. Tapi bila scammer tu dia post dekat Facebook ataupun dekat Mudah ke ataupun dekat mana-mana tempat jual, dia kata, oh barang ni cuma harga RM100 guys. So siapa nak, sila buat bayaran segera, sebab benda ni ada satu saja dan siapa cepat dia dapat. Dan itu membawa kepada poin kita yang kelima, iaitu dengan penggunaan teknik urgency ataupun teknik yang mendesak. Okey, sebagai contoh guys, dia akan cakap, okey, saya terpaksa jual benda ni, saya akan jual pada harga RM100 saja. Sebab apa? Sebab anak saya sakit, atau wife saya sakit, atau motor saya rosak, saya perlukan duit segera, urgent. So daripada harga RM300 saya nak jual harga RM100 saja. Benda tu bagi saya tak masuk akal. Sebab apa guys? Andai kata betul lah benda tu memang barang panas, dia tak perlu nak buat create agency dan jual pada harga yang sangat-sangat rendah. Sedangkan kalau benda macam ni, kalau bila dijual atau dicampakkan dekat mana grup Tamiya mana-mana pun, rasanya sekejap je ada orang sapu. Ataupun dia akan gunakan teknik first come first serve. So siapa yang first kali buat payment, barang ni akan jadi dia punya. Nampak tak? Pandai tak pandai? Okey, so itu adalah cara macam mana kita nak kenal ciri-ciri scammer. Saya tak kata kalau ada seseorang yang mempunyai semua ciri-ciri tu, dia ialah confirm scammer. Saya kata ini adalah contoh sebagai guideline kepada kita macam mana cara kita nak kenal. Kebanyakan scammer memang ada ciri-ciri yang macam ni. Okey guys, jadi kita dah tahu macam mana cara nak mengenal ciri-ciri scammer. Dan sekarang ni pula saya nak kongsikan tips macam mana cara kita nak elakkan diri kita
daripada terus menjadi bangsa scammer. Tips yang pertama, belilah daripada platform penjualan online yang selamat. Sebagai contohnya Shopee. Sebab apa? Bila kita beli barangan di Shopee, bila kita buat payment tu akan dipegang dulu oleh syarikat Shopee tu sebelum diriliskan kepada seller. Sebab apa? Seller kena post barang dah sampai dekat kita dah receive, kita dah buka, barulah duit tu akan dilepaskan, diriliskan kepada seller. So ini adalah satu sistem yang sedikit complicated, tetapi bagi saya terbukti berkesan untuk mengelakkan daripada seller kena scam ataupun buyer kena scam. Tips saya yang kedua, belilah daripada seller-seller yang memang pun dah terkenal trusted seller. Sebagai contoh, kalau dalam dunia Tamiya ni kan, kita ada DYS Hobby, kita ada RC Station, kita ada Hobby Legend, kita ada GTMC, kita ada banyak lagi kedai-kedai hobi atau kedai-kedai Tamiya yang dah memang terkenal sebagai trusted sellers. So belilah daripada diorang ni guys, tak ada ruginya pun. Tips yang ketiga, okey guys, kadang-kadang saya suka guna cara ni, iaitu dengan cara meminta gambar ekstra. Let's say, okey, kita ada kadang-kadang scammer ni dia bukanlah ada pun barang ni depan dia. Apa yang dia ada ialah cuma gambar yang dia copy daripada Facebook ataupun daripada internet. So bila kita minta gambar ekstra, kita akan cakap macam ni, bro, boleh tak bagi saya gambar tepi, gambar depan sebab saya nak tengok condition kotak, ataupun boleh tak saya nak tengok gambar barang dekat dalam. Sebab apa? Sebab kita nak tengok condition dekat dalam, okey ke tak okey. So bila scammer ni dia cuma ambil gambar daripada Facebook ataupun daripada online, kemungkinan besar dia cuma ada gambar kotak depan saja guys. Okey, so dia tak ada gambar produk sebenar. Jadi bila kita minta gambar belah dalam, dia akan bagi macam-macam alasan. Sebagai contoh, dia akan kata, oh barang ni saya dah bungkus, barang ni saya dah packing dah elok-elok dah, saya dah tak nak buka balik dah. Kalau buka nanti susah, saya nak kena bungkus balik. Dia akan bagi macam-macam alasan guys. So itu adalah tips yang ketiga. Tips yang keempat pula, elakkan daripada membuat sebarang pembayaran booking ataupun deposit. Kadang-kadang scammer tu mungkin dia tak boleh nak tapau kita habis-habis, tapi dia buat keputusan, oh, aku tak boleh nak tapau dia habis-habis, aku tapau dia sikit pun jadilah, janji aku dapat juga duit. Okey, saya bagi contoh simple je guys. Kit depan saya ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kit ni. Kalau scammer tu dia ambil 6 gambar ni, dia kata okey, aku nak jual semua lump sum harga RM1,200, okey. Harga market dia ialah RM1,200. Tapi scammer tu cakap apa? Okey bro, kalau kau nak aku boleh jual harga RM1,000, tapi dengan syarat kau kena bayar booking dulu atau bayar deposit dulu RM200 untuk lock item ni. Okey, sebelum kita boleh buat COD ke apa semua kan. So itu adalah contoh-contoh ciri yang berbahaya kepada pihak kita selaku pembeli. Sebab apa? Sebab bila once kita bayar duit booking, dia boleh terus stop, dia boleh terus hilang, dia boleh terus block nombor kita. Habis. Mungkin pada dia tak dapat untung RM1,000, tapi dia still dapat untung RM200 sebab dia scam duit deposit tu. Jadi tips yang kelima pula, belilah secara COD ataupun cash on delivery. Sebab bila kita beli secara COD ni senang, kita bawa duit, dia bawa barang, bila kita jumpa dekat mana-mana, kita dah tengok barang tu, kita setuju dengan barang tu, barulah kita buat payment dekat dia. So jadi tak ada isu scammer dekat sini. Yang pentingnya bila kita buat COD ni, janganlah buat di tempat-tempat yang terpencil, di tempat-tempat yang tertutup, tempat dekat parking lot ke apa semua. Buatlah di tempat yang open, tempat selamat, dekat restoran ke kedai mamak ke, supaya transaksi kita tu boleh dijalankan di hadapan ramai saksi. Sebab apa? Ada juga kes-kes yang mana bila dia buat COD dekat parking lot, lala dia pula kena rompak. Bahaya tu guys. Okey, tips saya yang keenam ialah dengan menggunakan aplikasi ataupun application Truecaller. Saya tak pasti dengan iPhone boleh pakai tidak sebab saya pakai Android. Dekat Android kita boleh cari dekat Play Store application Truecaller. Apps ni memang bagus sebab bila kita ada nombor-nombor yang tak dikenali ataupun nombor yang kita type nombor-nombor baru, dia boleh search nama owner nombor telefon tersebut. Seandainya orang tu ialah scammer, so bila kita type nombor tu, insyaAllah dia akan keluar nama kat situ tulis ini adalah scammer. So kita boleh kenal dah sama ada nombor tu trusted ataupun tak. Tips saya yang ketujuh pula, kita boleh search dekat Facebook sendiri. Sebagai contoh, dekat dalam Facebook kita ada Scammer Alert Malaysia, tak silap saya nama group tu. Okay, bila kita masuk dekat dalam group Facebook tu, kita boleh search let's say nama seller ke, ataupun kita boleh search nombor telefon seller ke, atau boleh search nombor akaun yang seller tu bagi ke, untuk memastikan yang nama dia tak keluar dekat dalam search result tu. Seandainya dia adalah seorang scammer yang dah pernah buat kerja jahat sebelum ni, bila kita masuk dalam group Scammer Alert Malaysia ni,
Kita search je nama dia, pam, terus keluar. Search nombor telefon dia, pam, terus keluar. So dari situ pun kita boleh tahu dia ialah seorang scammer. Tips saya yang ke-8 dan yang terakhir ialah dengan cara kita boleh check di portal Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Okey, nanti saya akan sertakan link dekat bahagian bawah ni. Bila kita buka laman web ataupun portal tu, dekat situ kita boleh search nombor telefon ataupun nombor bank account. Seandainya pernah ada laporan mengatakan nombor ni pernah terlibat dengan isu-isu jenayah komersial ataupun nombor akaun ni pernah terlibat dengan isu-isu jenayah komersial, jadinya nombor-nombor atau nama-nama tu atau report tu akan keluar dekat search result tu. So ini adalah salah satu daripada cara untuk mengenal pasti sama ada seorang itu scammer ataupun tidak. Okay guys, so itu adalah semua 8 tips macam mana cara untuk anda elakkan diri anda daripada terkena dengan scammer-scammer ni. Saya tak boleh nak kata yang semua tips-tips yang saya bagi ni akan betul-betul 100% berhasil, tapi setidak-tidaknya ini boleh menjadi, orang kata apa, batu asas ataupun guideline kepada kita untuk mengelakkan diri kita daripada terkena dengan scammer. Okay, bonus part. Apa yang perlu kita buat seandainya kita dah pun jadi bangsa scammer? Okay, kepada siapa yang masih lagi belum mengenali diri saya ni sebenarnya saya seronok buat YouTube atau jadi YouTuber ni sebab saya punya, orang kata apa, pekerjaan saya sebenarnya, saya merupakan seorang peguam guys, dan saya memiliki firma guaman saya sendiri. Kalau boleh google dekat laman web Bar Council tu, cari je Ronnie & Co pun nama saya dekat situ. Jadi ini apa yang saya cuba nak sampaikan kat sini ialah sepanjang pengalaman saya menjadi seorang peguam, saya dah handle kes pasal scammer ni daripada sekecil-kecil RM2,000 sehinggalah ke sebesar-besar RM400,000. Dan scammer ni memang pandai lah, dia putar belit sana sini dan memang ada cara je untuk kita dapatkan balik duit kita tu. Atau setidak-tidaknya kalau kita tak dapat duit kita balik tu, kurang-kurangnya kita boleh campak scammer tu masuk dalam penjara baru padan dengan muka dia. Yang penting guys, sebelum apa-apa pun sila pastikan yang nombor satunya anda mesti buat police report, dan yang keduanya pastikan semua bukti-bukti transaction ataupun receipt cash deposit ke apa semua tu sila simpan, jangan delete. Conversation dekat WhatsApp tu sila simpan, jangan delete sebab ini akan menjadi bukti-bukti penting waktu anda nak buat tuntutan kelak. Okey, kalau ada siapa nak ajukan sebarang persoalan yang berkaitan dengan kepeguaman, boleh terus message direct dekat Facebook personal saya. InsyaAllah saya akan cuba jawablah satu persatu. Okey, jadi sekian dululah untuk video perkongsian saya pada hari ini. Cumanya kalau bolehlah kepada siapa yang pernah ada pengalaman berkaitan dengan scammer ni, macam mana cara dia deal dengan scammer ataupun ada tips-tips penting macam mana cara kita nak kenal atau nak elakkan diri pada kena scam yang saya tak sebut dekat dalam video ni, silalah drop dekat komen di bawah supaya kita dapat share, kita dapat kongsi ilmu kita sama-sama bagi mengelakkan daripada ada lagi di antara kita yang menjadi bangsa scammer. Dan yang paling penting sekali, kita jangan bagi scammer-scammer ni dapat cik makan lagi dah lepas ni. Okay guys, dan sekiranya anda rasa video ini bermanfaat kepada anda, jangan lupa like, share dan juga subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak guys kerana menonton. Assalamualaikum.